Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Baik. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang saya tandanya di bahawasanya kata Imam Razi. Yang ni Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita berhenti di situ. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ni ulama dalam mazhab Hanafi, tapi dia terkenal dengan ulama besar yang membela akidah ahli sunnah wal jamaah, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan dia ada kitab yang cukup terkenal lah, Mafatihul Ghaib, kitab tafsir yang paling besar lah, dah menyamai ensiklopedia, kitab Mafatihul Ghaib. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ni sangat kuat membela terutama akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah. Jadi kita berhenti di Imam Ar-Razi ni kerana Imam Ar-Razi berpandangan wuduk ini adalah perbuatan yang ta'abudi. Ta'abudi ni makna dia, wuduk ni kita tak boleh fikir tentang hikmah dia. Itu pandangan dia. Sebab sebelum ni kata tuan-tuan perasan, pengarang kitab dia ni, Syekh Daud bin Abdul Al-Fatani ni, dia mengetengahkan pandangan ulama yang mengatakan bahawasanya wuduk ini benda yang kita boleh fikir, maqulul makna, Arab kata kita boleh fikir. Kenapa basuh muka? Yalah nanti kotak ni anggota zahir, kita nak semayang. Kenapa basuh tangan? Tangan kita ni zahir, kalau kita tak ambil semayang, tangan kita kotak dengan kesan-kesan kerja, debu dan sebagainya. Sama juga kaki, kalau orang kerja biasanya kaki dia kotak, jadi nak bersihkan kaki dia, nak masuk masjid menghadap Allah, wuduk tu makna dia bersih. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wuduk ni benda yang sebenarnya kita tak boleh fikir hikmah dia. Dia panggil ta'abudi, benda yang kita buat semata-mata perintah Allah, bukan kerana logik. Begitu. Ini pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dan ramai lagi ulama yang berpandangan begitu. Jangan kita memikirkan logik di sebalik wuduk. Kita anggap ini adalah semata-mata kepatuhan terhadap perintah Allah. Kalau tuan-tuan ingat, saya pernah sebut kat tuan-tuan, apa makna ta'abudi ni? Ta'abudi ni seperti mana yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ta'abudi at-ta'abuda raji'un ila adami maqulatil makna. Ta'abudi ni kembali kepada benda yang kita tak tahu makna dia, hikmah dia, sebab dia. Baik, bihaisu la yajri fihi ijra'ul qiyas, bihaisu la ya'mal fihi ijra'ul qiyas, yang mana pada benda ta'abudi ni kita tak boleh qiyas, kita tak boleh fikir, dah Allah Ta'ala suruh kita kena buat. Itu maksud ta'abudi. Kemudian tuan-tuan, seperti mana saya sebut kat tuan-tuan dulu kan, berkenaan kita membersihkan kena anjing ataupun babi kan, najis mughalazah, yang ni basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah kan. Kecuali kalau basuh yang ke-7 itu air tanah, kena tambah basuh yang ke-8 lah. Air tanah tu mesti yang pertama ataupun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, salah satulah. Tapi kalau air tanah tu kita buh yang ke-7, kena tambah lagi satu air lah, yang ke-8. Baik, jadi ceritanya dalam pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i yang kita pegang, itu adalah amrun ta'abbudi. Itu perkara yang ta'abbudi. Kita buat ni semata-mata perintah Allah.
Kita tak tahu apa sebab, itu perintah Allah Azza wa Jal. Sebab itulah kita dalam mazhab Syafi'i dan banyak pandangan ulama lagi, kalau kena najis anjing dan babi ni, kita tak boleh basuh dengan sabun, tak memadai. Betul tak tuan-tuan? Tak memadai. Walaupun sabun tu lebih bersih, sabun tu lebih kuat, klorok lebih kuat, dia punya hakis tu, klorok ke kapur ke, tapi disebabkan Nabi dah kata dah, ulahun biturab, ataupun apa, ihdahun biturab, basuh 7 kali, salah satu dengan tanah, kita patuh saja. Sebab ini amrun ta'abbudi, perkara yang kita lakukan semata-mata perintah Allah. Dalam mazhab Hambali, yang ini pandangan yang kita tak pegang lah, ini pandangan saudara kita sesama ahli sunnah wal jamaah, tapi pandangan ni dipegang di belah Mekah, belah Madinah, belah-belah sana lah, negara Arab tu lah tuan-tuan, Qatar. Dia tu kebanyakannya Hambali lah. Jadi sebab tu tuan-tuan pergi Mekah, dia baca pelan, bismillah pelan. Bukanlah baca bismillah pelan tu bukan ahli sunnah, tapi diamalkan di tempat dia lah. Kita tuan-tuan jangan buat pula dekat Bukit Merah macam tu, jadi masalah lah, jadi fitnah tuan-tuan. Jadi diamalkan begitu, baca bismillah pelan tu sah lah untuk pandangan mereka lah. Nah, dia pegang adalah hujah dia tu, alasan dia. Jadi dalam mazhab Hambali ni, dia kata yang Nabi kata basuh 7 kali di salah satu dengan air tanah tu, sebab Nabi nak suruh kita bersihkan daripada najis anjing. Itu tujuan dia. Boleh fikir, iza walagal kalbu ina ahadikum, apabila anjing jilat kamu punya bekas, fatuhuruhu ayaqsilhu sab'a marat ulahum biturab, kita nak bersihkan dia, basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah kan. Jadi kata mazhab Hambali ni, ini perbuatan ni sebab apa? Untuk membersihkan. Jadi kalau di sana ada yang lebih baik daripada tanah, boleh guna. Contohnya ada sabun ke, contoh yang lain ada Dettol ke, ada klorong ke, yang ni lebih bagus. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, mereka ni memang kalau kena najis anjing, babi tak, mereka lain pula, ijtihad mereka lain dalam soal tu lah. Jadi kalau kena najis anjing ni, mereka memadai dengan basuh menggunakan sabun. Boleh lah. Ini sebab mereka anggap yang Nabi suruh ini adalah maqulul makna, dia panggil, maksudnya difahami, kita boleh fikir. Boleh lah. Bagi dia pun boleh fikir. Yang Nabi suruh basuh dengan apa? Yang Nabi suruh basuh dengan tanah tu sebab nak bagi bersih je. Jadi kalau kita boleh basuh dengan sabun, bersih juga, mana lebih bagus lagi. Fahaman dia pun begitulah. Tapi pandangan ni kita tak amalkan lah. Saya maklum awal lah, nak bagi tuan-tuan faham je bagaimana ulama ni berijtihad. Sebab kita bila nak mengamalkan agama ni, kita mesti mengamalkan agama sesuai dengan tempat dan suasana tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab agama ni kita amalkan dalam keadaan kita bermasyarakat. Begitu. Daripada dulu gitu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di Mekah, dia berpegang pandangan Abdullah bin Abbas. Kalau di Madinah, Abdullah bin Umar. Kalau di Kufah, dia pegang pandangan Abdullah bin Mas'ud. Dia begitu. Pasal apa tuan-tuan? Bagi seragam lah, elok. Walaupun ada khilaf, ada dalil dia begini, ada dalil yang lebih arjah dan sebagainya. Tapi begitulah caranya manusia hidup lah. Sama lah kita bermazhab di Asia ni, mazhab Syafi'i. Tak ada pemerintah daripada Allah. Tapi begitu tuan-tuan, manusia ni hidup supaya dia bersistem, tidak bergaduh tuan-tuan. Di belah India, China, Hanafi. Tak ada pun dalam hadis suruh dia mazhab Hanafi. Tapi begitulah aturan takdir Allah tuan-tuan. Cantik je. Boleh lah. Baik. Dan mazhab Hanafi ni mazhab yang paling besar lah dalam dunia ni. Baik. Jadi tuan-tuan, sama dalam isu ni. Dalam isu ni khilaf dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan. Bukan khilaf kita dengan mazhab lain. Yang saya sebut ni tuan-tuan, Imam Fakhruddin Ar-Razi, bukan mazhab Hanafi. Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama pembela akidah ahli sunnah yang cukup hebat lah. Jadi sekarang khilaf yang kita sebut ni khilaf sesama di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun dia ada khilaf. Macam tuan-tuan masa hari Jumaat kan, khatib baca doa, tuan-tuan angkat tangan ke tak angkat ke? Suruh amin ke tak angkat? Kalau di Penang boleh kata semua dia tak angkat lah. Di Perak banyak tempat angkat, banyak juga tempat tak angkat. Sebab memang khilaf pun. Kalau ikutkan Perak, tahun ni
pejabat mufti ataupun majlis fatwa yang diperkeluarkan di Perak digalakkan ketika mana khatib baca doa tu kan, start pada Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Malik ya Hadi, berikanlah hidayah bertauhid pada sultan kami, betul tak, Sultan Nazrim Indonesia. Kemudian apa lagi, berikanlah kekuasaan kepada orang yang amanah, betul dalam khutbah tadi. Yang digalakkan di Perak ini adalah angkat tangan dan sebut amin. Nah, dia keluar tahun ni kan, jawab mufti juga keluar kan, saya lupa. Tapi kalau tuan-tuan tak buat pun bukanlah berdosa pun, tapi nak ceritanya itulah amalan di Perak ni. Tapi banyak tak masjid yang tak buat? Sini tuan-tuan angkat tangan amin ke tak? Ramai yang tak buat. Ada angkat, ada yang tak angkat, sebab dia khilaf dalam mazhab. Pandangan Ibnu Hajar Al-Haythami menggalakkan angkat dan sebut amin. Pandangan Syekh Ramli mengatakan tak digalakkan. Sunat kita tak angkat tangan, sunat kita tak amin. Yang dia suruh adalah kita mendengar khutbah, bukan kita angkat tangan dan kita amin. Khilaf di dalam mazhab. Boleh lah, sebab tu dia masing-masing ada amalan. Penang mana ada mazhab lain? Penang juga mazhab Hanafi, tapi mazhab Syafi'i. Tapi Penang tak digalakkan lah. Apatah lagi Penang tu pun banyak masjid India nya, mazhab Hanafi kan, mazhab Hanafi lagi lah tak digalakkan angkat tangan dan amin tu. Baik tuan-tuan, itu khilaf dalam mazhab. Jadi isu sekarang ni, menurut pandangan sebahagian ulama yang diutarakan oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ni, mengatakan wuduk tu benda yang kita boleh fikir. Sebab apa? Sebab apa basuh muka, sebab apa basuh tangan, sebab apa basuh kaki. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata sebenarnya wuduk ni kita buat atas perintah Allah, bukan benda yang kita boleh fikir pasal apa. Allah Ta'ala suruh kita buat. Ni alasan dia, kita tengok baca panjang ni, hujah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi ni hebatlah tuan-tuan. Saya ingat susahlah nak cari orang yang boleh khatam kitab dia tu, Mafatihul Ghaib tu lah, kitab yang hebatlah. Kunci-kunci perkara ghaib, kitab tafsir. Baik tuan-tuan, kemudian apa kata dia? Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata sekarang bahwasanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ataupun Imam Razi nama pendek dia, adalah wuduk itu tiada dapat dikirakan dengan akal. Nampak? Tidak dapat dikirakan, makna dia apa? Adamu maqulul makna, benda yang akal tak boleh fikir. Allah Ta'ala suruh buat, jangan duk fikir. Baik. Yang kebanyakannya atas pekerjaan ta'budi, yakni tidak termasuk dalam bicara kita. Ni ta'budi je. Ta'budi ni apa? Semata-mata taat pada apa yang Allah Ta'ala suruh. Kan Allah Ta'ala suruh kita ambil sembahyang kan? Macam mana dalam Al-Quran sebut? Famsahu banyak faghsilu wujuhakum aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan dalam Quran sebut basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Quran suruh, selesai. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, kan dalam surah Maidah tu. Baik, jadi tuan-tuan, kata Imam Fakhruddin Razi, benda ni Allah Ta'ala suruh, selesai. Jangan kita duk fikir pasal apa. Takut yang pasal apa kita tu tak kukuh. Tak kukuh pasal apa kita tu. Baik, kita tengok apa alasan. Ini hujah Imam Fakhruddin Razi. Yang pertama, dan sebelum saya lupa, memang pandangan Imam Fakhruddin Razi ni sesuai dengan pandangan Sayyidina Ali yang saya sebut kat tuan-tuan tu. Sayyidina Ali kata agama bukan dibina di atas akal. Kata-kata ni masyhur, Sayyidina Ali sebut, banyak orang nukil kan. Kerana kalau agama ni kerana akal, kalau kita gentut, bukan ambil sembahyang, basuh punggung lah, gentut keluar ke belakang kan, pasal apa ambil sembahyang. Sama juga kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau agama ni dibina atas akal, bukan atas ta'ab budi, yakni mengikut perintah Allah. Kalau kita nak sapu khuf, patutnya bukan sapu atas, sapu bawah lah. Kan sapu khuf orang pakai stoking kulit tu kan, tapi stoking bukan stoking kita tuan-tuan. Stoking kita kena basuh. Ni stoking daripada kulit, dan tuan-tuan boleh berjalan dengan stoking tu, dia kukuh lah. Itu khuf. Biasanya Arab pakai masa musim sejuk tuan-tuan. Dia 3 hari tuan-tuan boleh sapu atas dia. Khuf ni orang tak sapu bawah tapak, orang sapu atas. Kata Sayyidina Ali, kalau agama dibina di atas akal, sepatutnya sapu khuf, sapu bawah lah, pasal bawah yang kotor. Ni sapu atas sebab apa? Jadi inilah antara alasan lah, antara alasan. Baik, kita tengok apa hujah ni. Hujah Imam Fakhruddin Razi. Yang pertama, a'dha, yakni disuruh basuh anggota yang 4 itu zahir. Itu yang pertama. Dia kata sebab yang disuruh basuh ni benda yang zahir, bukan benda yang batin.
Benda yang kita boleh fikir dengan akal kita, benda ni benda zahir. Jadi bila benda zahir, Allah Ta'ala suruh benda yang zahir, bukan benda yang maknawi. Benda tu benda zahir yang kita nampak depan mata kan, kita buat saja. Baik, kerana itu benda yang zahir, bukan benda yang difikirkan, bukan benda yang kita cuba cari sebab dia. Ini benda zahir saja. Yang kedua, bahawasanya tempat keluar hadas itu tiada wajib dibasuh, serta ada yang berlumur itu di sana yang berdirinya, dan segala anggota, yakni anggota yang empat itu wajib dibasuh akan dia, dan tidak berlumur padanya suatu. Dia kata sedangkan anggota kubul dan dubur ni, kubul ni kemaluan di depan, dubur ni kemaluan belakang. Dia kata sini berlumuran, maksud dia biasanya dia berlumuran dengan najis. Ataupun kalau orang dulu kan kadang-kadang dia istinja dengan batu, bila berpeluh memang dia masih bersih, tapi taklah sebersih tangan dan muka. Muka lebih bersih, muka kita lebih bersih daripada anggota kubur dan dubur. Kalau biasanya kita kerja berat kan, biasanya tempat kubur dan dubur ni memang tak bersih sangat lah tuan-tuan. Yelah, dengan peluhnya dan sebagainya tuan-tuan. Muka lebih bersih, tangan lebih bersih. Kenapa kita sepatutnya kalau kita nak, sedangkan muka, tangan, kepala ni, kenapa sini yang kena basuh? Patutnya basuhlah di kubur dan dubur, sebab tempat itu lebih kotor berbanding dengan muka, tangan dan kepala. Itu hujah yang kedua. Macam kuat jugalah. Saya baca ni nampak macam agak kuat lah pandangan Imam Fakhruddin Razi ni. Tapi nanti pengarang cuba jawab balik lah. Cuba. Kemudian mana ni? Dan ketiga, bahawasanya ditentukan dengan air, tiada boleh dengan air yang cair yang lain daripadanya. Bahawasanya wuduk memadai dengan air yang busuk lagi keruh, tiada memadai dengan air yang mawar, air mawar atas kira-kira halus lagi baik baunya tiada jadi. Dia kata air ni pula, kalau ikutkan dalam syariat, ayat mutlak ni sekali pun busuk. Ada tak ayat mutlak yang bau dia busuk sikit? Ada ayat berigi. Maksud ayat berigi, setengah ayat berigi dia bau sikit, tapi tuan-tuan boleh ambil uduk dengan dia. Sebab bau dia tu bukan bau orang lempak bangkai ke apa. Bau tu memang bau tanah. Tuan-tuan macam tanah sawit. Pasal tanah sawit, kalau tuan-tuan buat ayak dalam dia tu macam masam sikit kan, tapi boleh ambil uduk. Sebab dia dipanggil air perigi tu. Dia ada air yang dia masam sikit, dia ada bau sikit tuan-tuan. Ada setengah air perigi dia ada bau. Tuan-tuan tahu perigi yang dalam kat Kedah banyak buat, dia cucuk kat dalam kan. Allah, berapa kaki ke dalam tahu, cucuk. Biasanya air dia ada bau, tapi air tu boleh ambil uduk. Boleh ambil uduk walaupun air tu ada bau, sebab bau itu bau asli daripada tanah. Dia tak apa. Sekalipun air tu keruh boleh. Contoh sungai kan, sungai tuan tengok masa hujan nampak air sungai tu dia tak jernih kan, keruh, tapi tuan-tuan boleh ambil uduk dengan dia, boleh. Keruh zahir dia angkat boleh je tuan-tuan. Sebab keruh tu bukan keruh yang dibuat keruh kerana tanah di sekitarnya. Bukannya kita yang ambil buah ayak, kita buah tanah, kita kacau, kita buat sendiri. Ni semula jadi tuan-tuan. Biasanya bila air bah dia macam keruh sikit, air tu boleh ambil uduk. Kenapa air mawar tak boleh? Ni kata Imam Fakhruddin Razi, kalau nak guna akal, air mawar dah lagi boleh. Air mawar tu wangi, bersih. Kalau guna akal patutnya boleh guna air mawar. Kenapa boleh guna air perigi yang busuk? Bagi saya agak kemas agak lah hujah dah ni. Sepatutnya kita pegang saja wuduk ini amrun ta'abudi, seperti mana kita pegang dalam kes jilatan anjing pada bekas. Ini pandangan jumhur, majoriti lah, iaitu kita basuh dengan tanah, bukan dengan sabun, bukan dengan klorak, bukan, kerana ini perintah Allah, ta'abudi. Itu hujah yang ketiga. Kita tengok hujah yang seterusnya. Mana ni? Dan yang keempat. Baik, dan yang keempat, bahawasanya tatkala ketiadaan air dipalingkan kepada tayamum, dan jikalau ada yang dikenakan wudu bersih, betapa dipalingkan wajib tayamum kerana ia mungkin mengkotori anggota. Kemudian dia kata, bila tak ada air, kita kena buat apa? Kita tayamum.
Sedangkan debu tu boleh mengotor, kalau fikir otak lah, pakai akal kan. Debu yang kita lumuk kat muka kita, dia akan jadi kotor muka kita. Betul tak? Kalau guna akal lah. Tak ada orang yang non-Muslim yang orang kafir lah, yang membersihkan muka dengan debu, tak ada. Sedangkan mereka juga menggunakan akal, betul tak? Kalau orang yang bukan Islam ni, dia pun menggunakan akal dia tak guna syariat. Yang taat budi ni orang Islam je, iaitu kita buat kerana ini perintah Allah. Tidak ada orang yang bukan Islam yang pergi ambil debu, pergi lumuk muka dia. Kalau betul lah agama ni dibina di atas akal. Tapi dalam Quran kata fatayammamu sa'idan tayyiban, betul tak? Tayammum dengan debu yang bersih. Ambil debu yang bersih. Jadi dia kata kalau logiknya, lagi satu tuan-tuan, saya bagi contoh yang lain lah, pakai akal. Tuan-tuan ada satu baldi tak banyak sangat, bekas besar sikit tuan-tuan. Kita kata yang tak sampai 2 kolah. Bekas apa kita katalah rumah tuan-tuan ada kolah tapi tak sampai 2 kolah. Kan ada kan tak mandi tu, kolah mandi tu yang tak sampai 2 kolah. Kalau masuk tik cicak, najis semua. Najis. Ya, ini pegangan mutlak dalam mazhab Syafi'i lah. Ini pegangan kita. Najis semua. Kalau air tak ada, yang ada air itu saja. Dalam Islam digalakkan kita boleh ambil wuduk dengan air itu ke kena tayamum. Air itu tak boleh guna dah, betul tak? Kalau bagi orang yang bukan Islam, tek cicak je pun buang boleh guna, betul tak? Ayat tu tak berubah bau dan warna. Sama dengan mazhab Maliki lah. Tapi kalau dalam mazhab kita tak boleh. Kalau kolah kat rumah kita tu tak capai 270 liter, kita bincang dah kan, pandangan yang paling selamat untuk 2 kolah ni 270 liter, seperti mana disebut oleh Dr. Wabah Zuhaili. Ataupun dalam mazhab kitab-kitab lama ada yang kata 214 liter, ada yang kata 230 liter, ada yang kata 205 liter. Tapi yang paling selamat 270 liter. Macam jarak 2 marhalah lah. Jarak 2 marhalah, yang terbaik sekali 90 km. Tapi yang paling kurang 80.16, itu paling kurang. Dan yang terbaru ni tengok tak keluar kan, pejabat mufti Perak, dia buat kajian balik, dia kata jarak 2 marhalah yang tepat adalah 81 km baru keluar. Okay, 81 km tuan-tuan dah boleh buat jamak, boleh lah. Tapi kena tahu dalam mazhab Syafi'i, semayang sempurna lebih tinggi pahala, boleh lah. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, semayang 2 dengan 4, dalam pandangan Imam Syafi'i, semayang 4 lebih afdal, boleh ha? Kecuali di Mekah. Di Mekah yang mana Nabi ada qasar, di situ saja. Tempat di Mekah tu yang Nabi ada buat qasar, di situ saja. Ataupun Nabi buat jamak tamam kan, di situ saja. Di lain tak digalakkan. Makna dia tuan-tuan bukan tak boleh qasar, boleh. Tuan-tuan boleh qasar tapi tak afdal. Boleh lah. Jamak boleh tapi tak afdal. Yang afdalnya apa? Yang afdalnya tuan-tuan semayang macam biasa. Itu yang afdal. Kecuali tuan-tuan menghadapi kesukaran. Betul tak? Sukar. Lagi nak berhenti stesen, tak berebah dah tak berhenti, aku jamak. Waktu tu jamak afdal lah. Sebab tuan-tuan tak boleh. Contohnya tuan-tuan semayang zuhur kan, semayang awal maghrib, maghrib, isyak nanti tak berhenti, ada jalan terus je sampai subuh. Afdalnya tuan-tuan jamak. Sebab nanti tak boleh semayang. Tapi kalau tu bukan kita bawa kereta, bila-bila boleh berhenti, tak usah mengada-ngada lah. Macam itulah contohnya. Kawan saya pada Morocco, Ustaz Tahiri, dia pelik lah kalau kita yang ada kereta sendiri kita jamak dan kita kasar. Sebab apa? Sebab kita boleh berhenti sendiri dan kita boleh berhenti. Saya bagi tahu awal lah, saya pergi mana-mana pun saya jamak dengan kasar, saya jamak kasar juga. Pasal apa jamak kasar? Sebab kadang-kadang kita tak larat. Betul tuan, kita dah pergi Kuala Lumpur tak larat, sampai anda kita nak rehat lah. Dan pandangan majoriti ulama mengatakan tuan-tuan kasar itu lebih afdal daripada 4. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i, semayang 4 lebih afdal daripada 2. Dan ini menjadi pegangan dalam mazhab. Semayang 4 lebih afdal daripada semayang 2. Boleh? Jamak lagi lah jamak. Jamak memang, jamak ni kalau ada keuzuran ni. Kalau tuan-tuan tak ada keuzuran tu, tuan-tuan boleh jamak. 81 boleh jamak. Tapi kalau tak jamak, lebih bagus. Macam tu. Boleh lah. 81 tuan-tuan boleh jamak.
Tapi kalau tuan-tuan tak jamak, lebih bagus. 81 km tuan-tuan boleh qasar. Tapi tak qasar dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan. 2 marhalah belum digalakkan qasar. Qasar ni kalau boleh elakkan lah. Yang digalakkan kalau 3 marhalah. Tapi boleh dah qasar. Boleh lah. Tapi biasanya kita tuan-tuan, kita jamak qasar lah. Saya nak kata boleh. Cumanya yang afdal di dalam mazhab Syafi'i adalah semayang tamam dan mengikut waktu dia. Itu yang lebih afdal. Adapun jamak dan qasar, ini kelonggaran pada orang yang tuan-tuan boleh ambil tuan-tuan, cuma kurang afdal. Gitulah. Gitulah. Baik. Tapi kalau ikut mazhab lain, dia kata afdal lah, kerana Allah Ta'ala beri keringanan. Begitulah. Baik. Jadi tuan-tuan, mana ni? Jadi saya nak sebut kat tuan-tuan tadi, kalau guna akal, kolah kita tu yang masuk tek cicak, muan tek cicak, guna layak tu. Tapi dalam mazhab kita tak boleh. Itu dah najis. Tuan-tuan kena guna tayammum. Nampak tak? Ini bukan benda pakai akal. Ini benda yang kita taat pada Allah. Baik, kemudian mana lagi? Dan yang kelima, menjadikan menyapu atas zahir khuf menempati tempat membasuh akan dia, dan iaitu tiada dapat dikirakan maknanya. Nampak tu? Kalau betul lah kata Imam Hudayr Razi, basuh kaki tu pasal kita boleh fikir lah, kaki ni kotor lah, kaki ni lah. Pasal apa bila masa pakai khauf tu, kita sapu atas dia cukup dah. Tuan-tuan faham maksud tu? Tadi kan ada pengarang sebut sebelum ni, pengarang kata basuh kaki kerana basuh kaki tu kotor, kita nak semayang. Kalau kerana ada kerana lah. Bagi Imam Fakhruddin Razi, kita basuh kaki kerana itu perintah Allah. Bukan kerana sebab ni, sebab tu, sebab bukan. Ini ta'abbudi. Buktinya bila kita pakai khuf ni dia stocking kulit, saya sebut dia, tuan-tuan boleh berjalan dengan dia. Dan khuf ni tu sebelum tuan-tuan pakai, tuan-tuan kena ambil uduk dulu. Selama 3 hari. Dia Arab tuan-tuan, kalau sejuk dia sampai ke tulang, sejuk. Tuan-tuan nak basuh kaki ni tak tahan. Jadi dia pun pakai khuf. Bila pakai khuf 3 hari tu, dia pun boleh sapu atas tu je. Dia pun tak basuh kaki ya. Dia pun hanya sapu di atas khuf, bukan bawah khuf. Kalau betul kata Imam Fakhruddin Razi, nak basuh kaki, nak bagi bersih, pasal apa bila pakai khuf sapu kat atas betul tak? Tapi saya tengok ujar Imam Fakhruddin ni agak kuat lah. Yalah, dia pun ahli kalamnya hebat lah. Ulama kalamnya hebat. Kemudian seterusnya yang ke-6, diwajibkan mandi tak kala keluar mani dan keluar qada hajat kecil atau besar daripada akannya dengan wuduk jua, iaitu menyalahi pekerjaan akal, perkara akal, kerana mani terlebih ringan daripada qada hajat kecil dan besar. Air mani kita kena mandi kena kalau keluar. Sedangkan air mani ni dia tak najis. Air mani tak najis. Air mani tak najis. Sebab tu air mani kalau kena kat kain tuan-tuan, kalau dia dah kering, kalau tuan-tuan basuh dengan mesin basuh je susah hilang sebenarnya. Dia kena sentai sikit. Sebab dia bila dia melekat tu, dia melekat kuat. Kalau tuan-tuan biasa tengok kain tuan-tuan, kalau terkena air mani, tuan-tuan basuh dengan mesin basuh je, kadang-kadang bau air mani tu masih ada. Dia kuat lekat dia tu. Sebab dia kental. Kena pula tuan-tuan makan seafood. Betul makan seafood. Orang kata kalau nak dapat anak lelaki, makan seafood. Memang betul pun tuan-tuan. So, ada orang dia tak dapat anak lelaki, memang antara tip dia banyak makan seafood. Tapi janganlah banyak sangat, nanti kena gaut. Jadi tuan-tuan agak-agak nak dapat anak lelaki tu makan banyak-banyak, dia akan air mani akan jadi pekat. Biasanya tuan-tuan akan dapat anak lelaki lah. Itu tip dia lah tuan-tuan, biasanya lah. Kok ada yang nak dapat anak lelaki lah. Awak nak anak lelaki? Kena anak perempuan. Banyak makan seafood. Tapi kalau kena gaut, saya tak tahulah. Sotong udang. Ataupun satu teknik lagi yang betul-betul menjadilah tuan-tuan, ni teknik lah, pesan kat anak cucu lah, dia memang menjadilah. Ini ada satu orang dicerita tentang kenal Ustaz Ramli dulu, dia Semanggui, lama dah meninggal dah. Saya tak sempat dengan dia, Ustaz Ramli. Kenal kan? Saya tak kenal dia. Saya mengajak pun saya ingat dia tak ada kot. Sebab start saya mengajak 2012 saya ingat meninggal dah kot Ustaz Ramli tu. Bukan Ustaz Ramli, Ustaz Ramli lah. Dia pesan kat satu pakcik tu cerita kan, pakcik tu anak dia semua perempuan semua, lelaki tak ada. Jadi dia kata tengok masa, dia kata masa bersama dengan isteri lah. Kalau masa tu waktu kita tak larat, biasanya akan dapat anak perempuan.
Bukan tak larat apa, dekat dengan kerja. Balik kerja awal pukul 10, 11. Masa ni badan kita tengah penat bekerja. Biasanya memang akan dapat anak perempuan. Kalau anak lelaki ni, waktu badan kita segar. Dia pukul 12 malam ke atas, badan kita dah makin segar dah. Pagi sebelum subuh, badan kita dah segar. Yang ni tip ni tak apa tip baik tuan-tuan. Saya nak cerita pakcik tu dia buat jadi sungguh. Oh, rupanya kena badan segar. Badan tengah segar pagi ke, masa-masa badan bukan tengah penat bekerja. Dia memang bila dia amal ke tu dapat anak lelaki sungguh. Memang saya tengok betul anak dia. Anak dia 12, dia buat lagu tu dapat anak lelaki, tidak perempuan semua. Tapi nak cerita itulah hebatnya ustaz ni. Hebatlah Ustaz Ramli tu, meninggal dah tuan-tuan. Saya tak sempat dengan dia, tapi hebatlah. Kadang-kadang ulama ni dia pesan benda yang kita tak tahu tapi menjadi tuan-tuan. Dia dekat dengan Tuhan ke apa tuan, dia tahu apa benda yang kita tak tahu. Ada satu lagi orang ajak saya, ada orang dia ada anak 8. Anak pertama lelaki, kedua perempuan, yang ketiga lelaki, yang keempat perempuan. Dia macam tu, selang-selang. Lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Amalan dia apa? Kalih tilam. Ini mengarut lah tuan. Yang ni dari segi akal dan logik tak boleh lah. Saya tak boleh fikir kalih tilam, kalih main kalih tilam pula. Lawak tuan-tuan. Tapi betul lah, macam-macam orang ni tuan-tuan. Baik, tapi yang Ustaz Ramli kata tu memang betul lah. Baik, kemudian jadi air mani ni dia tak najis. Tapi kena ingat, dari segi teori je air mani tak najis. Tapi sebelum keluar air mani, dia akan keluar air mazi. Air mazi ni waktu orang lelaki ataupun orang perempuan, waktu dia tengah nafsu dia sedang memuncak, dia akan keluar satu air yang warna dia jernih macam air, tapi dia melekit. Tu air mazi, tu najis. Air mazi najis. Secara teorinya tuan-tuan, memang sukarlah tuan-tuan keluar mani tanpa keluar mazi. Betul tak? Secara teorinya lah, secara praktikalnya. Sebab sebelum keluar air mani, dia akan keluar air mazi dulu. Waktu tengah nafsu memuncak tu, dia akan keluar air mazi. Air mazi, air yang warna jernih dan melekit, itu najis. Tapi air ni, air mazi dia senang dibersihkan berbanding air mani. Air mani susah lagi. Tapi air mani dia bukan najis. Sebab tu kalau dah basuh bersih tapi masih ada lagi tumpuk air mani, dia tak ada masalah. So air mani bukan najis. Baik. Jadi tuan-tuan, cuma saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan guna kain yang sama, biasanya sebelum kena air mani, dia kena air mazi dulu. Jadi dia akan najis dah kerana air mazi. Cuma masa tuan-tuan cuci, tuan-tuan wajib hilangkan air mazi. Air mani tak apa, sebab dia bukan najis. Boleh lah, itu yang nak bagi tahu. Dari segi teorinya begitu, praktikalnya kain tu dia akan kena air mazi dulu, baru kena air mani lah. Baik tuan-tuan, kemudian mana ni? Baik. Jadi dia kata, kalau keluar mani kena mandi. Dan mani tu bukan kotor pun. Tapi bila kencing lagi banyak air kencing, dan air kencing tu najis. Buang air besar kan, air besar lagi lah najis. Tapi buang air besar dengan air kecil tak kena pun mandi, ambil wuduk je. Patutnya keluar mani lah, ambil wuduk je. Sebab keluar mani, keluar benda yang bersih. Baik. Maka dijawabnya, dia cuba jawab tuan-tuan. Saya baca beberapa kali, yang ni saya baca. Kemudian huraian daripada Ustaz Hasan Dimun saya baca. Tuan-tuan boleh tengok lah. Tapi kok mana pun saya tengok hujah Imam Fakhruddin Razi ni kuat agak lah. Kalau nak pegang pandangan dia pun boleh. Baik tuan-tuan, maka dijawab. Pengarang cuba jawab. Kalau Imam Razi itu ditolak berkata tiada dapat dikira dengan akal, itu hanya sungguhnya adalah dapat dikirakan akal padanya. Jadi dia kata tak dapat diterima lah. Sebab Imam Fakhruddin Razi mengatakan kita tak boleh fikir pada benda yang tak budi. Pengarang pegang benda ni boleh fikir, boleh kita fikir apa hikmah di sebaliknya kita ambil ismayang. Sebab tu dia tak terima pandangan Imam Fakhruddin Razi. Kerana ia adalah pada anggota wudu itu banyak datang yang jahat. Dia berhujah pula dari sudut lain. Kita kan ni dia berhujah dari sudut rohani. Mula-mula kalau tuan-tuan perasan awal kitab ni, dia pengarang berhujah dari sudut fizikal. Tangan kita buat kerja kotor, muka kita ada debu kotor, tangan kita fizikal. Tapi sekarang ketika mana dia nak sanggah Imam Fakhruddin Razi, maka dia guna cara rohani lah, benda yang tak nampak. Kerana apa? Kerana banyak datang jahat.
Kerana muka itu tempat keluar perkataan yang jahat-jahat dan banyak mandang barang yang haram. Pasal dosa lah. Dosa. Tapi sebenarnya dosa pun benda yang tuan-tuan tak boleh fikir sebenarnya. Dosa bukan nampak pun. Tuan-tuan nampak dosa tuan-tuan? Tuan-tuan mana nampak dosa? Nampak dosa mata? Nampak dosa telinga? Tak ada. Benda ni kita imani saja. Tapi pengarang cuba jawab lah. Tapi pengarang jawab dalam sudut pandang kerohanian lah. Jadi kat muka ni, mata tengok benda haram, mulut cakap benda yang tak elok. Jadi ambil uduk ni nak bersihkan dosa lah. Baik, kemudian dan dua tangan pegawai kata, pegawai ni maksud dia benda yang melakukan lah. Dua tangan ni melakukan, pegawai membuat kesalahan. Tangan ni banyak dosa. Sudut rohani dia. Jadi nak bersihkan dari segi dosa. Dosa pun sebenarnya, dosa dengan pahala ni pun ada makulatil makna, benda yang akan tak capai. Sebab tu tak ada orang muka Islam, kita tengok lepas dia buat dosa, dia basuh tangan dia. Dia tak buat macam tu. Pasal mana akal tak nampak dosa tu, betul tak? Mana ada akal nampak dosa? Dia buat dosa apa pun dia tak cuci tangan dia. Tengok benda yang haram, dia tak basuh mata dengan klorok. Tapi pengarang dia jawab, orang Islam pegang benda-benda ini ada dosa. Kita nak bersihkan daripadanya bila nak menghadap Allah. Baik, kemudian dan pada kepala tempat mendengar perkataan yang ditegahkan. Kepala mana? Telinga ni. Telinga ni masuk dalam kepala. Telinga ni dengar benda yang dosa, haram. Dan dua kaki pegawai, bagi yang demikian, maka kaki pun sama. Jalan, kadang-kadang kaki kita ni buat benda, jalan ke tempat yang haram, tendang benda yang tak boleh tendang. Kaki kita ni buat benda dosa-dosa lah, pergi menuju kepada dosa. Maka munasabahlah dituntut membasuh akan dia supaya suci baginya daripada yang datang kejahatan daripadanya. Tatkala adalah kepala pada ghalibnya tertutup, diringankan padanya dengan mandai menyapu jua. Jadi dia kata padalah anggota kita ni banyak dosa, jadi ambil uduk nak hilangkan dosa. Jadi padalah. Tapi tuan-tuan boleh pegang pendapat ni. Tapi sebenarnya macam tak teli juga. Sebab Imam Fakhrul Razi ni dia bincang dari segi makna yang dapat dilihat dan dicapai. Itu makna dia. Ini makna rohani. Ala kulihat tak apa, ini pandangan pengarang. Dan dijawab keduanya bahawasanya tempat, saya habiskan ini lah. Yang keduanya bahawasanya tempat hadas tiada wajib dibasuh kerana pendapatan itu lain daripada yang demikian itu. Kenapa masa ambil uduk kita tak basuh kubur dengan dubur? Padahal kubur dan dubur itu lebih kotor daripada wajah kita dan tangan. Dia kata apa? Sebab syariat pendapatan ni, maksud dia syarak tak tuntut begitu. Makna dia tak guna akal dah lah masa ni. Kerana syariat menuntut kita, dia guna syariat. Inilah yang Imam Fakhrul Razi kata, kita buat ni kerana perintah Allah, bukan kerana kita fikir. Pendapatan di sini maksud dia kerana dalam syariat, tuan-tuan ambil uduk, tuan-tuan basuh muka, tangan dan kaki, bukan basuh kubur dan dubur. Itu kata pendapatan tu. Baik. Itu lain daripada yang demikian itu. Maksud dia hasil dia. Hasil seperti mana yang ditetapkan oleh syarak, tuan-tuan kena basuh muka, tangan dan kaki. Dan adapun dalil yang ketiganya, maka didirikan tertentu atas air itu tatkala adalah ia melengkapi ada padanya daripada halusnya dan nipisnya yang tiada ada pada yang lainnya. Kerana itulah kata kil tiada ia mempunyai warna, hanya warnanya mengikut warna tempatnya. Jadi dia kata kenapa air sahaja? Dia kata air, kerana berguna air saja. Kerana air mutlak ni, air yang dia kata, yang air itu berubah warna dan baunya bukan kerana air tu, tapi kerana dia mengikut tempat tu. Maknanya kalau air perigi tu, air tu bersih, cuma yang berubah warna ni pasal perigi tu. Air sungai kan, kenapa dia keruh? Dia bukan, memang dia bersih sebenarnya, kata Imam Fakhrul, kata pengarang ni, tapi kerana banjir, kerana tanah yang dia menjadi. Jadi dia katanya tak apalah, dia berhujah bagi dia kenapa kita tak guna air mawar, kita guna air apa? Air ni. Dia kata sebab air yang berbau tu, air perigi dan sebagainya, dia masih lagi dianggap air mutlak. Itulah hujah dia tuan-tuan. Kemudian
Dan dalil keempat adalah asal wuduk itu menuntut bersih, maka yang demikian tiada dapat melainkan dengan air. Maka tatkala ketiadaan air digantikan dengan tanah jadi tempatnya, kerana lubang atasnya ditutup syarak jikalau tiada bersih sekalipun. Macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya hujah yang kedua ni dah macam menyokong pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau tuan-tuan perasan lah. Sebab apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi berhujah, kenapa bila tak ada air kita guna tanah? Betul tak? Kan tanah tu mengotorkan kita. Sebab tu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita guna tanah ni kerana perintah Allah. Betul tak? Bukan kerana kita boleh fikir. Kita ambil wuduk basuh muka tangan kaki ni bukan pasal saja kita boleh fikir sebab ni, tapi kerana ini perintah Allah, memadai, cukup di situ. Tapi pengarang ni cuba jawab. Pengarang ni kata apa? Dalil yang keempat adalah asal wuduk itu menuntut bersih. Wuduk nak untuk bersih, maka yang demikian tiada dapat melainkan dengan air. Maka tak kala ketiadaan air digantikan dengan tanah. Kerana apa? Kerana lubang atas yang ditutup oleh syarak. Ini yang Imam Fakhruddin Ar-Razi kata. Kita basuh tangan, kaki dan apa semua ni kerana dituntut oleh syarak. Tuan-tuan tak boleh sebut syarak ni Allah lah pemilik syarak. Syarak memerintah, syarak merujuk pada pemilik syarak yang menetapkan. Itu yang dikata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau guna akal, sepatutnya kita tak akan guna tanah, nanti jadi kotak muka. Jadi pengarang jawab, kerana itu yang dituntut oleh syarak. Itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi kata. Kerana itu yang Allah Ta'ala suruh kita taat sahaja tanpa kita memikirkan di sebalik dia. Kemudian, jikalau tiada padanya bersih sekalipun. Dalil yang kelima, maka ditolak padanya kerana memadai dengan sedikit sapu pada khuf itu, sebab dimudahkan yang sabit diringankan oleh syarak, seperti dimudahkan menyapu kepala, tiada yang lainnya yang tinggal daripada segala anggota wudu. Sama juga khuf tadi. Khuf tadi kenapa Imam Fakhruddin kata sapu atas tak sapu bawah? Kata pengarang kerana diringankan oleh syarak. Betul lah. Itu yang Imam Fakhruddin sebut. Dimudahkan sapu khuf di atas kerana syarak memudahkan dia, bukan kerana kita pakai akai. Syarak memudahkan. Itu dimaksudkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan pengarang ni macam setuju lah tuan-tuan. Cumanya pengarang ni cuba menjawab, tapi dalam sudut macam dia bersetuju dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian, dan ada pun dalil yang keenam, maka menegah daripada katanya diwajibkan mandi pada mani dan tiada dipada dengan wuduk, kerana tiada berulang-ulang dalam sehari semalam datangnya bersalahan pada bol ni kencing lah, dan umpamanya sebab berulang-ulang pada sehari semalam, maka diringankan hukumnya, maka pada dengan basuh anggotanya yang empat itu jua. Bersalahan mani maka jarang ia, supaya jangan kepecikan ni susah lah atas hamba, jangan sampai susah. Maksud dia janganlah tiap kali kencing mandi, kan susah. Mandi berak tiap kali kencing berak mandi wajib, kan susah. Maka munasabahlah antara keduanya disebut dalam fatwa Ramli Saghir. Habis pun itu. Jadi dia kata, Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, kenapa kalau guna akal, kenapa keluar mandi kena mandi, padahal mandi itu bersih. Kencing dengan berak pula ambil wuduk dia. Maka kata pengarang ni kata apa? Sebab air mandi itu jarang-jarang keluar. Habis kencing dan berak ni selalu. Kalau kencing dan berak ni selalu kencing berak ni kena ambil wuduk, susahlah pada hamba Allah. Gitulah. Boleh lah. Ini dia cuba menjawab. Wallahu alam. Tapi sekadar saya baca berkali ni, saya nampak pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu lebih tepat lah. Pandangan boleh kat tuan pegang, sebab dia juga pandangan di dalam mazhab. Sebenarnya perkara yang kita buat ni adalah amrun ta'abbudi, benda yang kita buat atas perintah Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita katalah wuduk ni sebab pasal kita nak bersih, tuan-tuan tak ambil wuduk, tuan-tuan mandi je. Betul tuan-tuan, kan bersih? Tuan-tuan mandi, tuan-tuan sabun, shampoo apa semua, wuduk tak ambil, boleh sembahyang tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan tak ambil wuduk, tapi tuan-tuan mandi. Tuan-tuan mandi, tuan-tuan shampoo kepala, gosok gigi, sabun, ketik kuku, bersih-bersih ni, cukup bagi bersih semua, tapi wuduk tak ambil. Boleh sembahyang ke tak boleh? Tak boleh. Sekali pun bersih. Nak banding tuan-tuan balik mandi bersih apa semua ni. Balik mandi bersih dengan sabun apa semua, buh deodoran apa semua, buh dengan semok pewangi lagi ni. Member kita ni habis mendang keluar daripada kek sawit lah, contoh kek sawit dengan badan berlengah apa lagi tuan-tuan, berpeluh berlengah ni, dia basuh-basuh tangan, ambil wuduk sembahyang. Nak banding dengan dia ambil wuduk, dia main sembahyang. Nak banding dengan kita yang mandi ni, mana lagi bersih?
Yang mandi, betul tak? Siap shampoo apa semua. Yang ambil wuduk tu saja dia sembahyang tepi orang kat masjid, pening kepala orang sebelah. Bukti tak? Asal tak? Itu saya kata pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi ni agak kuat sebenarnya, bukan pasal bersih tu. Kerana wuduk ni amrun ta'abbudi, perkara yang Allah Ta'ala suruh. Sama juga kalau orang ambil wuduk tapi dia tak niat. Dia ambil wuduk bila dia tak niat. Tak niat. Betul tak? Adakah sah sembahyang dia? Sembahyang dia tak sah sekalipun dia bersih semua. Pasal apa? Pasal wuduk ni Allah perintah dengan niat. Tidak tak jadi wuduk. Walaupun ambil wuduk tu dah bersih dah, tapi hang tak niat tak jadi. Bukan sekadar tak niat, kalau ikut sebahagian ulama dia tak tahu hukum makan wuduk pun tak jadi. Itu kita kata wuduk ni bukan pakai akal. Wuduk ni amrun ta'abbudi, seperti mana disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cuma kita boleh fikir ala kebaikan. Kebaikan tu boleh lah, kita boleh fikirlah sikit bagi bersih. Tapi itu bukan sebab dia. Kalau nak bersih cukup dengan mandi. Mandi lebih bersih. Betul tak? Tapi ini amrun ta'abbudi, perkara yang diperintahkan oleh Allah. Boleh lah. Tapi dia ada hikmah. Hikmah dia apa tuan-tuan? Apa hikmah dia? Hikmah dia kita nanti dibangkitkan, kita bercahaya dengan asal wuduk. Dia ada kesan akhirat. Boleh lah. Ini kita amrun ta'abbudi ni. Akhirat nanti muka kita bercahaya, tangan kita bercahaya, semua bercahaya kerana kesan wuduk. Itu antara sebab utama lah. Ini disebut oleh syarak. Itu sebab dia. Bukan akal kita, tapi syarak sebut itu sebab dia. Supaya kita umat Nabi Muhammad ni berbeza dengan umat lain. Kita semua